Okey, kelas hari ini saya cuba discuss sedikit berkenaan dengan analisis data ni ya. Analisis data berkenaan dengan kajian kita. So dalam website tu, dalam e-learning, saya dah masukkan ada 3 maklumat dalam apa ni, data collection dan data analysis tu. So yang pertama dia punya slide lah, dia punya slide ni. Yang kedua data latihan simulasi, and yang ketiga link untuk muat turun SPSS trial. Siapa yang pernah try SPSS? Saya rasa dah biasa dengan SPSS ni. Ada sesiapa yang dah biasa buat SPS analisis data statistik guna SPSS? Ada tak? Tak ada? Belum? Tak pernah lagi, Doktor. Tak pernah? Okey, tak apa. Saya hari ni saya cuba tunjukkan sedikit lah apa nama macam mana kita nak guna analisis data. Sebenarnya analisis data tu guna manual pun boleh, tapi sekarang ni kita tak perlu pening-pening sebab software ataupun instrumen ni apa nama tu software yang sudah ada tu dah boleh digunakan, banyak kita boleh dapat. Right, sebelum tu kita tengok ni dulu, kita tengok sekejap ni beberapa perkara ni. Alright. Now, ni perkara yang umum sajalah apa dia data, macam mana kita faham data itu dalam konteks kajian. Yang lepas kita dah sebut apa tu macam mana kita buat eksperimen, kemudian kita laksanakan interview, and then macam mana kita gunakan data tersebut untuk menjawab persoalan ataupun objektif kajian yang kita dah set. Jadi ini dalam bahasa yang umum sajalah. Data adalah fakta ataupun perkataan, surat, rajah, carta, simbol yang mewakili objek ataupun situasi ataupun keadaan ataupun idea. Dan data ini adalah bahan untuk menghasilkan maklumat. So jadi bila kita dapat data, sama ada data tu daripada ujian, daripada soal selidik, apa nama tu dilaksanakan dalam kajian kuantitatif, ataupun data temu bual ataupun data pemerhatian yang kita laksanakan dalam kajian kualitatif, data itu bersifat data. Apabila kita dapat data itu, ia tidak memberi makna apa-apa, cuma data saja. Itu sebab kadang-kadang kita kata data mentah yang perlu diproses. Okey, yang perlu diproses dan dianalisis untuk difahami apa makna data-data tersebut. Itu yang pentinglah. Jadi maklumat data itu, data yang tadi yang saya sebut, apa tu data mentah itu, yang belum diproses, apa saja yang kita dapat daripada responden tu, kita buat sesuatu supaya data tersebut boleh dianalisis. Dan kalau kita perhatikan prosesnya, dia ada 3 peringkat yang mudah lah, 3 peringkat yang simple, yang jelas dalam hal pengumpulan data ini. Pertama, kita kumpulkan data dan kita dapat data. Okey, itu yang tadi yang raw data tu, data mentah. Kemudian selepas itu kita perlu masukkan data ini dalam bentuk satu wadah sebelum kita boleh analisis dalam satu wadah. Jadi data yang mentah yang kita dapat, kita masukkan dalam satu wadah yang kebanyakannya, kalau yang data statistik sini, kajian kuantitatif, pelajar ataupun pengkaji menggunakan analisis
statistik menggunakan software ataupun apa nama tu SPSS. Ada pengkaji menggunakan Excel dan macam-macam lah mereka gunakan software analisis statistik bergantung kepada keselesaan pengkaji. Manakala data temu bual tadi kita masukkan dalam wadah, kadang-kadang ada orang gunakan apa tu software NVivo, dan mereka menggunakan komputer untuk menganalisis data berkenaan. Ada juga yang menggunakan secara manual, pun sama. Jadi peringkat yang kedua ialah kita masukkan dalam satu wadah untuk membolehkan kita membuat analisis. Jadi setelah kita buat itu, masuklah peringkat yang ketiga, iaitu kita menganalisis data. Itulah di peringkat yang ketiga yang membolehkan kita untuk menjawab persoalan ataupun objektif kajian yang kita dah kemukakan pada bahagian awal. Alright, so 3 step yang biasa dalam proses pengumpulan data dan analisis data ni. Pertama, kita dah collect data, kita kumpulkan data. Itu data mentah yang kita perlu dapatkan sebab kita nak menjawab persoalan dan objektif kajian tadi. Jadi selepas kita dah dapat data, kita masukkan dalam satu wadah. Wadah bagi membolehkan kita untuk memproses data berkenaan. Jadi selepas kita dah masukkan, kita dah susun, kita dah organisasikan kita apa nama tu, organisasikan data itu dalam keadaan yang tersusun dan sebagainya mengikut keperluan, barulah kita boleh menganalisis data. Barulah analisis data berkenaan dilaksanakan. Jadi kalau saya boleh share prosesnya, lebih kurang macam tadilah yang saya sebutkan. Prosesnya lebih kurang macam tadi. Okay. Kita dapat data mentah. Okay, ini peringkat yang pertama lah. Data mentah. Ini yang kita dapat daripada maybe soal selidik. And then temu bual, ujian, okay. Data pemerhatian. So ini antara data mentah yang biasa kita jumpa dalam kajian. Okay. And kalau you perhatikan dekat sini, inilah proses yang sangat penting, proses yang sangat penting, iaitu data mentah ini tadi yang saya kata sangat penting kerana semasa kita mendapatkan data ini yang pada kelas yang lepas kita dah sebut macam mana peringkat pertama kita menetapkan siapa subjek kajian kita, subjek kajian kita itu siapa. Kalau kita mengkaji pelajar, so pelajar yang mana satu dan macam mana kita pilih mereka, apa prosedur yang kita tetapkan, So adalah prosedur yang kita boleh fikirkan, sama ada rawak ataupun tidak rawak. Dalam rawak itu sendiri, rawak yang jenis macam mana. Kalau tidak rawak jenis yang macam mana. So kita dah decide. Itu peringkat yang pertama. Kemudian peringkat yang kedua iaitu menyediakan instrumen kajian. Okay, menyiapkan instrumen kajian. So bila kita dah siapkan instrumen kajian itu kita laksanakan dia punya ujian, test dulu. Kita try out dulu dalam kajian rintis. Sama ada temu bual, protokol temu bual ataupun soal selidik ataupun ujian. So kita test, kita try out dulu kepada sekumpulan subjek kajian yang kita kata mewakili subjek sebenar kajian kita. So kita ambil sebahagian dan kita laksanakan ujian rintis di situ. So bila kita dah test, kita dah run, kita dah semak, kita dah buat analisis, kita dah uji melihat kepada nilai kesahan dan kebolehpercayaan, barulah kita gunakan instrumen tersebut untuk mengumpul data. So dua proses pertama tadi iaitu mengenal pasti siapa subjek kita yang sebenarnya dengan menggunakan prosedur yang tepat untuk dipilih,
Dan yang kedua iaitu instrumen yang kita sediakan. Benar-benar kita test, kita try out dulu dalam kajian lintis. Tengok dia punya skor, kebolehpercayaan dan juga kesahan instrumen yang kita dah ada tu. Bila semuanya dua-dua ni dah clear, barulah kita pergi kumpul data. Bila kita dah kumpul data, barulah kita dapat yang ini. Data mentah. That is the punya proses lah. Jangan lupa itu proses dia. Mudah saja, taklah terlalu susah. Kemudian yang kedua, kita pergi kepada ini yang tadi yang saya kata, saya gunakan perkataan yang mudah iaitu wadah. Alright. Wadah. Kenapa saya kata wadah? Ialah tempat macam mana kita organisasi data. Ini kita guna bahasa yang mudah saja. Organisasi data. Ataupun data entry. Kemudian apa sajalah organisasi data, penyusunan. Okay. So ini antara contoh yang kita kata yang kita buat dalam peringkat ni, okay, dalam peringkat ni. So, jadi kalau kita tak buat yang ini, nanti kita tak boleh nak masuk kepada yang ketiga, iaitu analisis data. Okay, analisis data. So pada peringkat ni, jadi kalau dalam katakanlah wadah ni, kadang-kadang kita guna contohnya SPSS. Kadang-kadang kita guna Excel. Okay, kita guna Excel. Ada orang kalau macam kajian kualitatif itu mereka menggunakan Vivo. Dan macam-macam jenis software yang boleh yang boleh digunakan. Sebab macam saya kata bergantung kepada keselesaan. Mana kita selesa. Kadang-kadang kita selesa guna Excel, so guna Excel. Kadang-kadang kita selesa guna SPSS, kita guna SPSS. Kemudian selepas kita dah susun semua ni, barulah kita boleh menganalisis data. Inilah yang kita kata analisis statistik ataupun analisis kandungan. Ini antara jenis analisis data. So hari ini kita akan cuba lihat yang ini supaya kita nampaklah macam mana dia punya kerja-kerja yang perlu dilaksanakan. Jadi kadang-kadang kita tak perasan, kita tak perasan yang ini. Itu sebabnya bila kita buat kajian tu kita rasa macam susah sangat kan. Macam susah sebab kita tak jelas dekat situ. Okay, so jadi yang saya cuba sebutkan kat sini, ni 3 peringkat yang perlu dipikirkan semasa kita dalam proses menganalisis data. So bergantung kepada jenis analisis data, so kita akan laksanakan. Okay, ada soalan sampai situ? Ada soalan? Tak ada, Doktor. Belum ada. Okey. Jadi kalau kita balik kepada ini apa ni? Sorry. Kita punya ni tadi apa yang kita sebut ni. Jadi ada beberapa lah yang saya kata perkara-perkara yang penting yang kita perlu tahu. Ini yang tadi yang saya sebut lah macam mana kita proses menganalisis data, asas pengukuran. Nah sekarang ni kita cuba sebutkan sedikit berkenaan dengan asas pengukuran. Jadi dalam asas pengukuran ni, bila kita mengukur dalam kita punya data yang kita hasilkan, analisis data yang kita hasilkan, perkara-perkara yang penting perlu kita fahami antaranya adalah skala yang kita gunakan, skala yang kita gunakan. Dalam saya e-learning tu saya ada share contoh instrumen soal selidik, okay, soal selidik dan juga protokol temu bual. So semua dah tengok lah, saya rasa semua dah tengok. So jadi skala ni sangat penting kerana dia akan membantu kita dalam memilih apa jenis analisis yang boleh digunakan. Jadi tidak bila kita kata
membuat analisis, terutamanya macam contohnya analisis statistik. Analisis statistik. Bukan semua jenis analisis statistik boleh kita gunakan. Sebelum kita tengok jenis skala yang kita dapat dalam kita punya data. Jadi kalau kita tak tengok dari segi jenis skala yang kita dapat daripada data kita, maka kita kebiasaannya akan melakukan kesilapan dalam memilih jenis statistik yang akan digunakan. Okay? Jadi cuma kena pastikan betul-betul lah supaya kita tahu dan faham dan kita menggunakan analisis yang betul. Kalau kita tengok ni, Kerlinger tahun 86 ni, Kerlinger dalam tahun 86, dia ada sebut beberapa peringkat data yang boleh kita bezakan supaya kita dapat memilih analisis statistik yang lebih sesuai. Kalau you masuk dalam SPSS ni, you masukkan data, you run analisis apa pun, dia keluar dia punya output tu. Tetapi kadang-kadang output yang dikeluarkan itu bukan merupakan output yang betul. Itu kadang-kadang kita ada pengkaji tu dia buat silap macam itulah. Jadi kita kena kenal pasti dulu apakah jenis skala data kita. Dia sebutkan at least ada 4 kategori data itu. Iaitu nominal, ordinal, interval dan juga ratio. Ataupun selang. Sela. Interval ni sela. Kadang-kadang orang sebut selang. Sela dan satu lagi nisbah. Now, kalau skala nominal. Ni mudah ni nominal ni. Jantina. Nanti saya bagikan contoh latihan untuk dibuat. Yang ini skala nominal. Okey, skala nominal iaitu 1 dan 2. 1 dan 2. Dichotomous dipanggil dichotomous. Maknanya pilihannya 1 dan 2. Tidak ada pilihan lain. Cuma kadang-kadang kalau skala nominal ni, beza ni, kalau skala nominal ni cuma denominate. Tak ada makna apa-apa. Okey, tak ada makna apa-apa. Cuma cerita 1 itu merujuk kepada jantina. 2 itu laki-laki. 2 itu merujuk kepada perempuan. Dia tak ada sebut 1 tu lebih kecil daripada 2, 2 tu lebih besar daripada 1. Dia tidak ada sebut macam tu. Okay? Dia kata data itu data diskrit. Yang kita kata hanya diberikan sebagai label. Sebagai label. Macam itulah. Boleh saja you tulis 1 itu perempuan, 2 itu laki-laki. Tak ada masalah. Cuma kita nak memudahkan analisis data saja. Sebab bila you masukkan dalam SPSS, you tuliskan perkataan lelaki, dia tidak boleh proses. Dia tak boleh proses. Sebab SPSS tu hanya boleh proses nombor-nombor sahaja. Nombor-nombor saja. So itu sebabnya dalam analisis ni kita masukkan data. So jadi dia kata satu daripada skala yang kita kena tahu adalah skala nominal. Skala nominal yang merujuk kepada pernyataan yang diskrit. Yang tidak, dia kata tidak menetapkan bahawa kalau katakanlah kita letak nombor 1, sebenarnya kita boleh letak apa-apa saja. Okay? 2 dan 3, 2 dan 4, it's up to us. Tetapi cuma nak membezakan saja. Okay? Itu dia kata skala nominal. Mudah saja ni. And then satu lagi skala ordinal. Bila dia kata ordinal ni, dia kata ordinal, order. Order. Ambil perkataan mudah lah, order. Dia ada peringkat, tinggi dan rendah. Tinggi dan rendah. So jadi kalau you perhatikan ni, contohnya macam grade A, B, C. Sebagai grade yang kita kata A itu lebih tinggi daripada B, B itu lebih tinggi daripada C. Itulah dia yang kita kata skala ordinal. Satu lagi yang skala ordinal ni, kalau you perhatikan dekat sini. Kadang-kadang dalam soal selidik kita kata nombor 1 sangat tak setuju. Kemudian nombor 2 tak setuju, nombor 3
tak pasti, nombor 4 setuju dan nombor 5 sangat setuju. So ini kategori skala ordinal, skala ordinal. Okey, skala ordinal. Maknanya kita orderkan dia, orang yang sangat tak setuju tu 1, setuju tu tak setuju itu 2, tak pasti 3 dan setuju itu 4 dan sangat setuju itu 5. Itu dia kata skala ordinal. So jangan silap macam mana kita mengenal pasti skala ordinal tersebut. Dalam soal selidik tu biasanya dikeluarkan macam tu, dibuat macam tu. Okey, itu nak menunjukkan dia kalau sini yang tadi yang nominal, dia kata yang tidak continue, yang tidak berterusan. Dia punya nombor ataupun skala yang diberikan itu 1 kepada 5 tu merupakan satu continue. Satu yang berterusan. 1 dah apa, 2 apa, 3 apa. Maknanya kita boleh pilih kita punya pendapat kita. Mengikut yang betul kepada kita punya pandangan. Sebab itu kalau biasanya, kalau dalam soal selidik itu, kita kata data ordinal, skala ordinal. Alright? Itu yang biasalah. Dan satu lagi skala interval ataupun sela. Sela. Contoh, ni dia interval, dia ada sela. Contohnya kalau umur macam inilah. Umur 21 hingga 25, 26 hingga 30. Right? Itu dia punya sela yang kita tetapkan. Katakanlah selanya adalah 5. So, 0 hingga 5, 6 hingga 10. Kalau sela yang kita tetapkan itu 10, dia jadi 0 hingga 10, 11 hingga 20. Sela yang kita setkan ini bergantung kepada kesesuaian kajian kita. Tapi itulah dia jenis skala yang boleh kita kemukakan. Sebab sela ni pun sama, bergantung kepada kesesuaian. Kalau katakanlah subjek kajian kita, tingkatan 4. Hanya tingkatan 4 saja. Okay? Tingkatan 4 saja. Kalau kita nak gunakan sela pada kategori umur, maknanya kurang sesuai. Okay? Sebab tingkatan 4 ni umurnya sama semua. Katalah 16 tahun. So kita nak masukkan kategori umur, sela umur tu tak ada makna apa-apa. Kecuali kalau katakanlah latar belakang keluarga, ibu bapa. So itu mungkin kita boleh masukkan. Sebab umur ibu dan bapa pelajar yang kita kaji itu mungkin dia punya julat dia, dia punya sela dia tu sangat besar. Sebenarnya dia punya range dia tu sangat besar. Mungkin kalau tingkatan 4 katalah average umur dalam 35 lah. 35 anak dia dah tingkatan 4. So 35, kadang-kadang ada yang sampai umur 60. So you tengok dia punya range ni sangat besar. Jadi untuk memudahkan kita membuat analisis, kita tetapkan dia berdasarkan kepada sela-sela tertentu. Kalau katakanlah daripada 35 sampai 55, kita tengok data tu ada 55. So macam mana kita pecahkan tu? Supaya ianya seimbang. Katakanlah selanya by 10. 35, 45. 46, 55. Macam itulah. Bergantung kepada kesesuaian data. Sebab kadang-kadang 35 sampai 55, range-nya sampai macam tu. Kalau kita pakai 10, kadang-kadang tak sesuai. Sebab mungkin 10, kalau 35 sampai 45, okey, katakanlah kita pilih ada 100 orang. 35 sampai 45, ada 70 kat situ. Sedangkan 46 sampai 55, ada 10 orang saja. Ada 30 orang saja. So maknanya dah tak seimbang. Jadi sela ni membantu kita untuk memecahkan taburan responden kita itu ke dalam kumpulan yang lebih setara, Jadi kalau kita tengok banyak kepada 35, mungkin skala yang kita setkan itu sela yang kita setkan itu lebih kecil, not sampai 10, tetapi kita tengok 5 sudah memadai. Okey, 35 sampai 40, 41 sampai 45, 46 sampai 50. So macam tu nanti barulah dapat dia punya distribution-nya itu lebih sekata, lebih sekata.
Okay, itu sela, and then finally iaitu ratio. So Saya nak tanya, yeah, ada yang nak tanya? untuk yang sela tu, kalau contoh saya buat pasal atlet lompat jauh, subjek Okay. saya, jadi saya khaskan untuk tingkatan 2 sajalah untuk jawabkan Google Form tu. Bukan masalah tingkatan 2 saja. Yang tingkatan 2 ataupun tingkatan 3 ataupun tingkatan 4 itu terserah kepada pengkaji, kepada awak sendirilah yang tetapkan. Cuma kalau you cerita pasal sela ni, contohnya you kata nak tengok atlet lompat jauh, okay? Jadi lompatan tu kan lompatan jarak yang dibuat oleh pelajar dalam jarak lompat jauh tersebut, mungkin itu yang you boleh gunakan skala sela ni tadi. Okay, berapa meter lompatan? Katakanlah lompatan itu dari range-nya daripada katalah 2 meter sampai kepada 5 meter. Contoh macam tu ya, lompat jauh 2 meter sampai 5 meter. So daripada 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter, itu dia skala yang you boleh fikirkan. Okay, sebab kalau you fikir dari segi tingkatan 2, apa yang sela yang you nak buat? Tingkatan 2 umur 14, sama saja umurnya, nak sela apa lagi? Kan? Jadi yang boleh digunakan, dia punya jarak lompatan itu. Okey, kan you ada satu sheet ataupun ujian jadual untuk mengukur jarak lompatan. So, katakanlah pelajar A lompatannya sekian pada cubaan yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Kalau itu yang you nak uji, jarak lompatan, hasil daripada mungkin you kata contohnya kesan latihan lita, katalah macam tu ya, saya pun tak berapa faham sangat, tapi katalah kesan latihan lita kepada prestasi atlet lompat jauh, contoh macam tu ya. So you buat latihan lita and then dia punya ujian dia adalah lompat jauh. You nak tengok ada tak kesan latihan lita kepada prestasi lompat jauh. Jadi skala lompat jauh itulah yang dia punya jarak lompatan itulah yang digunakan menggunakan skala skala sela. Mungkin between 2 meter sampai dengan 2.199 meter. 2.2 sampai 2.399. Itu dia punya sela. Tapi kalau umur tak perlulah. Apa nak diselakan lagi? Umurnya dah memang 14. Kalau ini kan jelas macam tadi saya kata mak bapak range umurnya, tengok range-nya. Range-nya sampai 35 sampai 55. Itu barulah boleh kita fikirkan apa sela umur yang kita boleh berikan supaya kita dapat distribution yang seimbang. Okey, boleh macam tu. Okey, baik doktor, faham. Contoh macam ni lah kalau you tengok macam gini contohnya kan sekejap ni susahnya macam ginilah online ni. Saya pun bukan mahir sangat mengajar online ni. Harap-harap you boleh ikut lah ya. Kalau dekat dalam kelas tu saya boleh conteng-conteng sana sini. Katalah ini umur dia punya range umur dia. Katalah dia punya range ni apa dipanggil? Range umur dia. Okey, katalah contoh tadi saya kata 35 sampai 39 contoh. Kemudian 40 sampai 44. Okey. Kemudian 45 sampai 49. 50 sampai 55. So ini skala sela yang you set. Katalah sela ni you set untuk memudahkan you mengelompokkan itu ke dalam kumpulan yang lebih sekata. Analisis tu dia punya ini katalah daripada 100 orang ya.
N sama dengan 100. Katalah 100 orang. Mungkin sini lebih kurang dalam berapa? 35 sampai 39. Mungkin ada dalam 30 orang. Right? Mungkin sini dalam 20 orang. Sini dalam 25 dan sini dalam 25. Jadi dia punya kelebihan dia sela tu, kalau katakanlah you berikan macam gini, kalau you tak fikirkan sela ni dengan lebih baik, itu yang jadi pembahagian ni kadang-kadang tak sekata. Mungkin kalau you kata by 10, by 10, 35 sampai 44 ataupun 45, mungkin jumlahnya lebih besar. 45 sampai 49 jumlahnya lebih besar. Jadi ini tujuannya lah bagi memudahkan kita untuk menganalisis data. Kumpulan umur yang macam ni ada 30 orang. Ini 20 orang, 25 orang, 25 orang. So, jadi bila kita nak buat analisis ni, jadi katalah ini 1, 2, 3, 4. Kita kategorikan dia, dia punya apa nama tu, kita nominatekan nombor tu untuk 35 hingga 39, 1 sama dengan 35 hingga 39. Macam tu. Start 2 sama dengan, so ini tujuannya untuk SPSS ni. Dalam SPSS. So senang kita nak menganalisis. Okay. So itu tujuannya lah ya, bagi memudahkan kita untuk menganalisis. Okay, ada soalan lain? Alright. Okay, Yang ini pula, yes Azrin, apa dia? Kalau kita tengok, kalau definisi ordinal tadi, saya dekat software SPSS saya ada perasan. Kalau dekat bahagian ruangan variable view, dia ada suruh kita pilih measure kan, dia suruh kita pilih sama ada nominal, ordinal ataupun scale kan. So kalau macam kita buat skala Likert dalam kita punya borang soal selidik, so measure tu kita perlu kan kalau ikut definisi tadi kan skala Likert kan dalam kalangan ordinal, betul doktor? Betul. Dan maksudnya kalau saya tengok video kat YouTube, dia kata dia suruh pilih scale lah. So dan apa perbezaan scale dengan ordinal tu doktor? Scale tu skala lah. Scale tu skala lah. Kejap ya, kita buka SPSS ni. Nanti saya ada 2 latihan tu yang saya minta you buat supaya memudahkan. You tengok dekat mana tu? Azrin, kat mana tadi awak kata? Dekat variable view. Lepas kita dah masukkan variable view. Sini. Lepas kita sini, dah masukkan you kata apa? Label sini ke apa? Tak, dekat measure tu. Sebelah line tu. Oh sini. Sini. Ini kita yang set lah. Kita yang set. Kalau katakanlah nominal, ordinal, bergantung kepada jenis data kita. Katakanlah sini tadi jantina, right? Okay. Jantina. So labelnya kita yang set lah. Di sini apa? Kan? Ini jantina apa? Jadinya nominal. So kita yang set dekat sini. Jadi kalau kita tak set ni, nanti ya of course dia punya analisis ni nanti ialah komputer ni kalau kita tak masukkan maklumat dengan detail, dia pun pening nak analisis sebab dia perlukan maklumat tu dengan detail So jadi kita pilih kat sini, scale ni apa? Nominal ke ordinal? Katakanlah yang tadi yang you kata apa tadi tu? Apa nama? Sikap katalah macam ni sikap sikap. Okay, so kita dah tahu sikap ni. Kita punya ni sikap ordinal. So kita pilih lah ordinalnya tu ya. Macam itulah. So supaya nanti bila kita pergi kepada data view, komputer ataupun SPSS dah tahu variabel ni adalah variabel skala nominal. Yang ini skala ordinal. Macam itulah. Sebab bila kita cerita macam ni, ini sikap, sebenarnya sikap ni katakan ada 10 item. Mungkin kita punya tulisan macam ni, sikap sikap 1, kemudian kita ni tak boleh, dia ada apa, dia ada space dia tak boleh. Sikap 1. Okay. Kemudian sikap 2. Macam itulah. So nanti seterusnya lah ni
Ni tinggal dia punya ni kita tinggal masukkan saja. Macam tu? So maksudnya dia punya pilihan jawapan antara nominal dan ordinal je lah. Dia ada nanti kalau yang ini sebab saya masukkan ni pun yang lama ni, yang baru saya tak pasti yang version baru. Adakah dia ada pilihan dua lagi, ratio ataupun interval tu? Sebab saya agak keliru dengan definisi beza scale dengan ordinal tu. Scale tu merujuk kepada apa dan ordinal skala. Scale tu skala. Skala tu ada 4. Okey, skala tu ada 4. Macam sini yang saya sebutkan tu. Ni kan? Skala ni. Ni skala ni kan? Dia scale, tapi bahasa kita panggil skala. Skala yang digunakan untuk mengkategorikan jenis data yang kita ada. Itu dia makna skala lah. So kalau kita boleh sebut dalam bahasa yang mudah, skala ni adalah jenis yang kita gunakan untuk membezakan data yang kita ada. Sebab itu dia kata ada 4 jenis skala. Okey, iaitu untuk membezakan antara satu jenis data dengan data yang lain. Boleh faham macam tu, Azrin? Okay, so maksudnya kalau saya ada pilihan jawapan seperti skala Likert, which mean ada setuju, sangat setuju, then saya pilih belah measure tu belah ordinal, betul tak? Ordinal lah. Ordinal lah. Sebab tu saya kata dia kategorikan sebagai order, ranking kan. Dia ranking, itu kita kategorikan dia sebagai ordinal lah. Data ordinal. Okay. Sebab kalau kita nak masukkan dalam ratio tak boleh. Kalau kita nak masukkan dalam sela pun tak boleh. Dia bukan sela kan. Itu dia punya beza dia, kenapa kita tak boleh kategorikan dia sebagai sela ataupun ratio. Sebab yang boleh kita masuk ialah kategori ni, ordinal, ranking. Okay. Macam ni kan ada grade A, B, C. A tu lebih baik daripada B. B lebih baik daripada C. C tu lebih baik daripada D. Tu contoh macam tu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kadang-kadang ada orang sampai 7. Kadang orang sampai 10. Dia punya skala Likert dia tu. Okay, betul. Terima kasih. Kalau masuk kat sini dia tak boleh. Sebab ini bercerita tentang dia punya sela. Ataupun julat dia. Kalau sini katakanlah selanya 5 kita set, dia jadi macam gini lah. Kalau kita set 10, dia jadilah set 10 macam tadi yang saya tunjukkan kat sini. Ini dia. Dia punya sela dia. Kan? Sebenarnya dalam analisis statistik tu dia boleh juga buat macam gini contohnya kan. Nak menjadikan dia sebagai range, walaupun dia punya skala ni contohnya macam kadang-kadang kita ubah skala Likert tu sekejap saya copykan. Okey, katakanlah dia punya responses dia 1, bawah ni 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Katalah skalanya macam gini kan. Tapi kalau ikut skala yang biasa, 1 ni kita kata sangat tak setuju. Okay. Tak setuju, tak pasti. Yang ini setuju dan sangat setuju. Kalau ikut skala yang macam ni, dia ada 2 kaedah lah. Maknanya kalau you baca buku tu, dia ada kaedah yang boleh difikirkan. Ada setengah pendapat mengatakan kita tidak boleh collapse ataupun mencari titik tengah daripada skala 1, 2, 3, 4, 5 kerana dia merujuk kepada persetujuan responden. Responden memilih. Katakanlah dia pilih 1, kita tak boleh nak kata dia memilih 1.5. Contoh macam tu. Kita tak boleh kata dia memilih 1.5. Ataupun kalau dia pilih 3, kita tak boleh kata dia memilih 3.5. Apa yang saya maksudkan, kadang-kadang ada setengah pengkaji dia buat macam ni. Okay. Katalah skala tu 1 hingga 1.99. Okay. Kemudian dia boleh segini 2 hingga 3
2.99. And then 3.0 hingga 3.99. Ada orang dia buat macam gini. Ada pula orang dia pecahkan dalam bentuk yang lebih apa nama tu, yang lebih lebih besar. Ini macam ni 1.99, kemudian dia kata 2, ini bukan 2, ini 3. Sorry. 3.99, kat sini 4.0. Okey, sehingga 5.0. Okey, ada orang pecahkan macam ni, right? Dari segi skala tu. Yang ini dia kata rendah, contohnya ya. Rendah. Yang ini dia kata sederhana. Bergantung kepada nilai. Dia mengira dia berdasarkan nilai min. Dia kata nilai min tinggi. So, bila dia analisis, responden memberikan skala 1, 2, 3. 1 untuk STS, 2 TS, 3 TP dan 4 S dan 5 SS. Tetapi bila dia transform data itu, dalam bentuk range ataupun sela, ya. Jadi dia kata dengan mengubah data ini kepada bentuk sela, dia boleh guna jenis analisis statistik yang lain. Itu ada setengah orang cakap macam tu. Tapi kita boleh fikirkan, kita boleh pilih mengikut kesesuaian. Ada penulis kata tak boleh buat macam ni sebab mereka memilih ini adalah diskret. Kalau dia pilih satu, kita tak boleh paksa dia jatuh dalam sini. Contoh macam itulah. Tapi walau bagaimanapun, kita boleh pilih dalam dua keadaan lah. Bergantung kita nak gunakan range ataupun ordinal kat sini. So, kita transform dia dalam bentuk range and then kita dapat kategori range. Sedangkan yang ini masih lagi dalam kategori ordinal. Alright? Itu dia punya nilai pandangan penulis ni berkenaan dengan ini. Okay? Boleh Azri macam tu? Boleh je. Terima kasih. Okay, so jadi yang ini yang tadi sela dan finally dia punya ni adalah ratio. Ratio ni dia kata dalam kategori statistik tu, kalau kita nak menggunakan statistik aras tinggi, biasanya kita kena pastikan skala data kita itu adalah skala rasio. Tapi dalam kajian-kajian PSM ni jarang menggunakan kajian ratio ni. Jarang ratio ni. Biasanya ordinal, nominal dan juga interval. Tapi tak apalah. So ni antara jenis data. Jadi jenis data ini nanti macam dia kata, macam yang saya sebut tadi, kalau you balik kepada yang atas tadi, ini dia tadi yang kita sebut tadi, skala pengukuran penting bagi penyelidikan kerana ia membantu dalam pemilihan dan penentuan statistik. Penentuan statistik. Jadi dalam analisis statistik ni, okay, ada dua jenis kategori analisis statistik. Analisis parametrik, okay, analisis non-parametrik. So jadi ini yang dia kata bagi setengah penyelidik, bagi setengah penulis, analisis parametrik ni sekurang-kurangnya data yang kita dapat itu merupakan data ataupun skala yang bersifat sela dan rasio. Itu dia punya banyak buku kalau you baca cadangannya macam tu, sela dan ratio. Ni bukan ration ni ya. Jadi kita hanya boleh memilih analisis parametrik sekiranya skala data kita merupakan jenis sela ataupun rasio. Manakala non-parametrik iaitu skala nominal dan ordinal. Itu dia punya cerita macam inilah.
Jadi kena pastikan bila kita balik kepada apa yang kita sebut kat sini, membantu kita memilih dan mengenal pasti apa jenis statistik yang boleh kita gunakan, boleh kita gunakan untuk memproses data kita. Alright, ada soalan sampai situ? Jadi hari ini saya cuba nak bagi you sekejap saya balik sini. Lambat pula internet ni. Okay. Okay, ni ada sedikit latihan, latihan simulasi. Ni saya dah upload dalam e-learning tu. So you tengok latihan data simulasi tu, dia ada dua dekat sini. Contoh, satu ini yang data kuantitatif, tapi sekarang ni saya cuma bagi peluang untuk respon yang bersifat dikotomus, iaitu 1 dan 2. Right? Yes and no. So maybe you tick kat sini lah. Kalau yes, tick yes. Kalau no, tick no. Kalau sini yes, tick yes. Ni tick no. So macam tu lah. Ni contoh dia punya analisis statistik yang boleh kita fikirkan. So saya nak you semak, you cuba buat ni dulu. Nanti kita bincangkan macam mana dalam perspektif analisis dia. And then satu lagi, ini data kualitatif. Right, ni hasil temu bual penyelidik dengan seorang pelajar. Okay, ini saya tak expect you buat yang ini dulu. Saya nak cuba buat yang ini dulu. Ini dulu. In fact, tugasan yang dibuat tu kan dah mula share dengan kawan-kawan semua. Soal selidik tu dah share dah? Belum? Ada share dah. Semua dah share dah? Tak semualah lagi, Doktor. So minta tolong semua share. Tapi yang ini ni saya dah bagi. Ini dia punya contoh instrumen tu. Tetapi yang kejap ya. Yang soal selidik yang dah di-share kepada kawan-kawan, at least semua menjawab soal selidik kawan-kawan tu kan, menjawab soal selidik kawan-kawan tu. Dan sekarang ni dalam e-learning tu saya ada share link untuk muat turun SPSS trial. Tapi tak tahulah ini berapa lama boleh pakai. Jadi saya cadangkan kalau you nak, you mungkin check dalam UTM website, UTM website ICT. Okay, CICT, pergi kepada website CICT, download untuk yang software. So you akan nampak lah apa software yang you nak download. You ambil lah mana-mana pun, yang version yang lama-lama pun tak apa. Version yang lama-lama pun tak apa. Saya belikan kat sini link kalau you nak cuba yang gunakan yang trial ni. So you klik sini, you cubalah. Nanti dia bagi you trial, saya tak tahu berapa lama lah, mungkin 1 bulan ke apa. Oh ni 30 days, betul, 30 day trial period after registration. So you boleh gunakan SPSS ini, gunakan SPSS ini. Okay. Saya punya cadangan yang saya share dalam kumpulan ni, latihan data ni adalah simulasi untuk digunakan. Tetapi saya yakin semua dah siap dengan soal selidik tu dan dah boleh dan boleh gunakan SPSS tersebut. Okay. Jadi you boleh masukkan dekat sini datanya. Tinggal masuk kat sini lah, katalah jantina. Katalah ada 10 orang. 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2. Ini contoh. Ini pakai 2 desimal. You nak ubah tak ada masalah. You cuba dia punya ni. Ni 2 desimal kan. Sebab tu dia ada tu. Kalau tak ada, dia akan jadi tak ada lah.
Okay, so you tengok dia dah tak ada dah. Jadi contoh macam gini, you katalah you nak analyze, descriptive. Kata nak frequency. Tapi sebelum dari segi statistik contohnya, katakanlah you nak apa. Yang jantina ni you tak boleh nak cerita standard deviation apa semua sebab dia merupakan data nominal yang tidak ada makna secara khusus. Cuma dia membezakan jantina lelaki dan perempuan. Okay, so jadi kita tak pilih apa-apa, kita masukkan saja jantina ni ke sini and then kita klik OK. So dia akan keluarlah kat sini dari segi frekuensi. Okay. Macam itulah frekuensi. 5. Tapi sini kita tak berikan dia punya dalam variable view tu, dia punya apa nama label dia kita tak berikan. So mungkin kita kata kita tak pasti, tapi value-nya kita sebut. Value 1 labelnya apa? Lelaki. Add. Value 2 labelnya apa? Perempuan. Add. Okay, so kita dah ada value-nya. So jadi jantina 1 lelaki, 2 perempuan. So bila kita tengok data view ni, data view, then kita akan dapatlah kita dapat kosong, 1 dan 2 kita tak tahu makna dia. Tapi cuba kita tengok yang ini. Analyze descriptive frequency jantina. So go. Nah, inilah dia set yang baru bila dah ada dia punya value dia. Okay? Jadilah yang ini. Lelaki 5 orang, perempuan 5 orang. So kita tahu dah. Jadi itu analisisnya. Jadi kalau katakanlah yang ini nanti 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Katalah jawapan yang diberikan macam tu. So again kita tukarkan dia punya skala dia, decimal dia kita jadikan kosong, and then cuba kita run dulu. Tengok apa cerita dia. Analyze. Descriptive frequencies. Tak nak tengok jantina, kita tengok sikap 1. Kita mudahkan saja. So macam ni lah. Yang 1 ada 2 orang, 2 ada 2 orang, 3 ada 2 orang, 4 ada 2 orang, 5 ada 2 orang. Ini kalau kita tak berikan value dia tadi, tapi kalau kita tukarkan kepada value dia, sama juga tadi. 1 labelnya apa? Sangat tak setuju. Okay. 2 tak setuju. Dia same lah macam tu ya. Yang macam tadi tu. 3 tak pasti. 4 setuju. Dan 5 sangat setuju. Okay. Dan so bila kita run balik analisis tu, katalah descriptive tadi, kita nak tengok dia punya frequency, sikap tadi, okay. Dia dah keluar macam ni lah. Barulah kita boleh analisis. Kita boleh analisis. Sebab kalau yang ini kita nak analisis apa? 1 ada 2 yang memilih 1. 1 ni apa? Macam tu. Jadi bila kita gini, seramai 2 orang responden sangat tak setuju dengan pernyataan yang mengatakan bla 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 bla. Baru boleh sebut. Sebab barulah kita boleh analisis. So jadi ada 3 tadi yang saya sebutkan, 3 peringkat. Ni 3 peringkat. Ni wadah ni tadi. Okay. Di mana kita organisasi data sebelum kita boleh buat analisis. Sebelum kita buat analisis. So saya nak selesaikan jawapan apa nama tu soal selidik kawan-kawan tu. Selesaikan soal selidik kawan-kawan tu. Dan cuba masukkan dalam SPSS. Okay, masukkan dalam SPSS. Lepas tu nanti you tak payah analisis dulu. Cuma masukkan saja data dekat sini.
Jadi variable view katalah kalau sikap satu susah mungkin you kata gini. Item 1, okay. Item 2, Hari. item Tak apa 3. awak. Tak puasa tak kot. Siapa tu? Miza, kenapa tu? Nanti orang nak bapak kamu. Ha? Weh, Miza berborak tu tutup dah dulu mute You mic. belajar ke you berborak ni Miza? Kalau nak berborak jangan ni on dia punya mic, nanti orang lain dengar. Okay, item 7. Katalah item 7. So katalah ada 7 item. So nanti tinggal you masukkan dekat sini dia punya label, value dia berapa. Kalau you gunakan 5 skala, so you sebutkanlah label macam tadi yang saya sebutkan. Okay. And then ni decimal ni kalau rasa tak ada decimal, so you katakan kosong lah. And then yang ini tinggal pilih lah ordinal ke nominal ke, so you kena sebutkan. Ni kalau tadi ni item ni dah mula pergi ke skala ordinal. Okay. Skala ordinal. So macam tu lah. Alright. So cuba selesaikan tugasan tu. Hopefully by minggu depan semua dah ada data ni. Kita cuba run analisisnya sama-sama minggu depan berkenaan dengan soal selidik yang telah dibuat dan dijawab oleh rakan-rakan tu. Boleh tak? Boleh ya? Boleh doktor. So kena selesaikanlah tugasan tu. Dia punya soal selidik tu apa semua. So selesaikan dan edarkan kepada kawan. At least kita boleh discuss pada kelas yang akan datang tu. Okay. Alright, saya rasa saya tinggalkan dengan tugasan tu. Nanti you tinggal lengkapkan. By next week tu saya harap semua dah ada lah file data tu. File data yang sudah di key in tu. Okay, kalau tak ada, so terima kasih banyak. Tapi sebelum tu, ya. Mhm, 12. Okay, so cuba dulu. Check in tu dulu. Alright, cuba check in tu. Okay.
Apa lagi? Belum tu? Sekejap. Okey, 3 lagi. Siapa yang belum? Okey, ada apa-apa soalan? So, tolong selesaikan soal selidik tu, edarkan dengan kawan-kawan and supaya dapat start analisis data tu. Okey? Alright, so kalau tak ada, terima kasih banyak.